Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul lagi insyaallah pada malam ni untuk menyambung tajuk kita. Itu berkenaan kitab akidah Islam berdasarkan manhaj salaf. Memang macam kita diterangkan itu, Profesor Basri Ibrahim sebenarnya dia ada buku lain, itu akidah Islam manhaj Asy'ariyah. Dia ada buku lain yang dikarang sebelum ni. Tapi dia ada mukadimah tu kita bincangkan, sebutkan tentang kata-kata beliau tentang perkara berkenaan. Jadi kalau siapa-siapa yang rasa macam nak ikut nak tahu tentang akidah manhaj Asy'ariyah, dan baca kitab tu lagi lah, kita belajar kitab manhaj salaf. Okay, baik. So kali terakhir kita bincangkan itu, kita sebutkan itu berkenaan dengan sejarah. Kita baca itu, siapa yang datang baru datang atau ni boleh tengok balik ikut kita punya Facebook Baitul Salam, ada rakaman yang dulu, kecuali Baitul Salam tiba-tiba kena ban cuma delete dia video, tak tahu cerita. Simpan tak? Ada simpan tak? YouTube ada. Baik. Jadi betul lah, PMT lupa. Okay. Baik. Kalau YouTube, kalau diorang punya sendiri, PMT dia ada tempat lain kan. Okay. Baik. So last kali kita bincang itu, kita kata sejarah akidah tauhid dalam kehidupan manusia. Cuma kita hari tu bincang pada lama sangat, dan bahagian berkenaan tak sempat habis. Kita berhenti sampai muka surat yang ke 30. Surat 30. Okay? Yang kita bincangkan berkenaan dengan bahawa semua agama asal bagi manusia ni sebenarnya adalah Islam. Bahkan Allah Ta'ala telah ambil janji daripada anak Adam ketika diciptakan Adam AS, dikeluarkan mereka semua sekali. Macam Allah Ta'ala keluarkan, Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir. Tak perlu kita tanya lah macam mana dia keluarkan, fizikal ke tak fizikal dan sebagainya kan. Jadi realiti dia semua anak Adam, daripada mula Adam AS sampai yang terakhir telah pun didedahkan, ditunjukkan mereka hatta di hadapan Adam AS. Dan kemudian dia ambil dari mereka perjanjian oleh Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, semua mereka bersaksi. Dan Allah Ta'ala kata dia ambil janji ni supaya kalian tak boleh berkata pada hari kiamat, kami daripada perkara ini kami telah lalai, atau kalian katakan kami hanyalah menyekutukan bapa-bapa kami sebelum ini, dan kami hanyalah zuriat daripada sesudah mereka. Adakah kamu menasab kami dengan sebab apa dibuat oleh membuat kebatilan? So jadi argument ni Allah Ta'ala dah batalkan siap-siap dengan pengambilan janji berkenaan. Cuma mungkin saya sebut tu kan, mungkin ada orang kata tak ingat pun. Tapi sebenarnya pada fitrahnya, kita kata itu, dari segi fitrahnya kita tahu mana Tuhan, mana bukan Tuhan. Allah Ta'ala jadikan pada kita satu perasaan yang jelas. Hatta kadang-kadang kita lihat bila ada upacara ke ajaran yang sesat, minta pada wali mati pergi sembah kubur, orang yang tak belajar agama tinggi pun kata apa ni? Tak payah bawa ustaz, tak payah bawa pensyarah universiti untuk jelaskan. Bagi pada orang biasa saja pun, dia tengok tu pun dia dah macam tak kena. Yang tak kena. Pasal itu asas. Sebab tu macam kita sebutkan, bila orang nak tunjukkan kerosakan akidah orang-orang Kristian contohnya, Allah Ta'ala berikan gambaran dengan masalah Isa AS. Perumpamaan Isa di Allah Ta'ala seperti Adam. Satu lagi ayat dia akan nyatakan tentang tidaklah Isa bin Maryam kecuali utusan Allah Ta'ala, dan ibunya adalah seorang wanita yang sangat benar. Mereka dua dahulu makan makanan. Mereka dua dahulu makan makanan. Siddiqah tu dalam ayat surah Maidah 75. Kita baca itu. Jadi maksudnya kat situ Allah Ta'ala bagi kita benda sangat logik.
Kalau dia kata dah pergi makan makanan, mesti nanti gimana? Lepas makan makanan gimana? Pandaslah. Secara tabi'i manusia tak terima. Jadi kadang-kadang boleh dikatakan bahawa fitrah tadi tu yang Allah letakkan dalam diri kita, kita boleh mengenali yang mana Tuhan, mana bukan Tuhan. Sebab tu bila Ibrahim AS hujah kaum dia pun dengan benda yang sama. Dia pecahkan patung, dia kata, tanyalah diorang, kalau diorang bercakap, kaum dia tunduk. Lepas tu dia kata, kau tahu kan dia tak boleh cakap. Itu Ibrahim AS pun pantai lah kan. Macam mana kau boleh cakap, sembah sesuatu yang tak bercakap, tak berkata, tak membalas, tak sekian. So kita tahu dalam fitrah kita, kita tahu mana Allah Ta'ala, mana bukan, mana yang menciptakan segala-galanya, mana bukan. Dia ada 3 kaedah kot, tak salah saya. 3 kaedah akal bagi mengenal pencipta yang para ulama bahaskan. Dia kata, pertama, al-adamu la yakhluqu syai'a. Satu yang tak wujud tak boleh cipta apa-apa. Something that is not exist cannot create anything. Macam ni cawan ni kan, kalau saya kata cawan tak ada siapa buat, dia tiba jadi. Atau kita tak boleh terima, akal kita takkan boleh terima. Mentol ni tak ada siapa buat, ni tak ada siapa buat. Alam semesta yang lebih rumit daripada apa yang di depan mata kita, pasti ada yang buat. Satu, al-adamu la yakhluqu syai'a. Kemudian kedua, faqidu syai' la yu'ti. Sesuatu yang tak memiliki apa-apa tak boleh beri apa-apa. Kita kadang-kadang bila orang kata yang menciptakan kita adalah alam semula jadi, dia panggil nature, mother nature. Dan istilah apa orang-orang kafir, dia kata mother nature, mana tanah, air, api, angin, elemen ni tadi menciptakan kita. Tapi problem dia adalah elemen tadi tidak ada kehendak. So kita ni jadi dengan kehendak, dengan ketepatan, dengan ketelitian. Dia letak kat sini, dia letak kat sini, semua dengan ketepatan, bahkan dengan kehendak. Memang dalam penciptaan kita ni ada kadar, ada batasan, bukan random, bukan tiba-tiba, semua dengan aturan. So soalan, matahari ada aturan? Matahari ada kehendak? Bulan? Bintang? Tanah? Air? Api? Angin? Ada kehendak? Tak ada. Dia macam mana dia nak beri pada kita? Bahkan pada diri kita ni ada kasih sayang, ada marah. Benda-benda ni ada tak? Tak ada. Jadi macam dia tak ada boleh beri pada kita. Sekarang kita belajar dalam hadis Nabi SAW, hatta perasaan kasih sayang kita pun Allah Ta'ala berikan. Diciptakan rahmat itu 100 bahagian. Dia letakkan 1 bahagian untuk kita bagi sayang di muka bumi ini. Dia simpan semua 9 untuk dia kasihani dengannya, berkasihan dengannya hamba-hamba yang beriman pada hari kiamat nanti. So kita fahamlah, hatta apa-apa yang dalam diri kita ni Allah yang berikan. Mesti dia ada perkara tersebut baru dia boleh beri pada kita. Tak boleh yang tak mengetahui memberi pengetahuan, yang tak ada kehendak beri kehendak, tak ada kasih sayang beri kasih sayang. Itu nombor 2, faqidu syai' la yu'ti. Yang tak ada apa-apa tak boleh beri apa-apa. Yang ketiga adalah al-makhluqat. Makhluk-makhluk yang ada ni, athar musyahadatun, adalah kesan yang dapat disaksikan li ba'di sifatil khaliq, bagi sebahagian sifat pencipta. Kalau kita tunjukkan mentol ni kan, bila saya kata yang buat mentol ni tukang kasut, pakcik tukang kasut dekat Kota Damansara, tak boleh terima. Semua tak boleh terima. Sebab makhluk ni, dia walaupun dia tak bercakap, dia macam bagi tahu, yang buat aku adalah orang yang tahu electrical, tahu elektronik, tahu ini. So kalau kita bandingkan dengan yang objek yang dibuat tadi dengan pembuat, dia takkan tally. Jadi kita kata yang buat mentol ni adalah pelajar lulusan universiti teknologi Jerman, tiba kita senyum, setuju. Kita setuju. Kenapa? Sebab makhluk dengan khalik dia mesti ada line, kena ada keselasian. Tak ada maka tak boleh. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan makhluk yang ada kat keliling kita ni sebagai bukti tentang dirinya. Sebab tu saya angin sangat bila orang kata apa, hujan sekarang dikawal oleh hab lah, apa benda saya will, la ilaha syarikalah. Kita kata kalau dalam Islam Q&A pun dia kata, kalau orang terlintas dalam hati tentang perasaan tadi, boleh tak jadi kufur atau syirik? Dia kata kalau terlintas saja belum lagi, tapi kalau i'tiqad, yes, percaya bahawa mereka mengawal cuaca, habis. Terlintas belum lagi, semata-mata lintasan, macam diorang buat lah, macam, tapi belum lagi. Kalau kita percaya, sebar dalam WhatsApp, dalam apa ni, inilah berlakunya gempa bumi dekat sekian dekat
Maghribi, Morocco, daripada perbuatan hab. Lepas tu jadi Libya ribut, hab. Gempa bumi dekat Turki, hab. Apa ni? Macam mana jadi akidah umat Islam kita? Hujan pun tak boleh kita kata bintang sebab kan. Kalau orang kata sekarang ustaz, orang benihkan awan. Pembenihan awan tu, diorang sebarkan air garam, diorang bancuh garam dan tong besar, dan dia bawa kapal terbang, dia sebarkan air garam tadi dekat udara. Lepas dia tengok ada signifikan tumpuk-tumpuk awan, dia sebab apa? Sebab garam dia akan menyerap air. Garam akan menyerap air. Sebab tu bila orang nak jadikan ikan masin, akhirnya dia kena letak garam supaya air dibawa keluar, supaya benda tertahan. So garam ni atau macam kalau orang minum air jadi dahaga, sebab air tu sedut dah air dalam badan dia untuk letak dekat perut, sebab benda tu boleh menyebabkan rosaknya dinding perut dia. So badan dia automatik tarik semua air. Sebab tu orang minum air garam akan makin dahaga, bukan makin hilang dahaga. So benda macam ni kita kata tak ada kaitan. Dia buat benda tu Quran, tapi belum tentu nak turun. Pasal apa? Angin akan tiup, mungkin hujan dekat laut. Dia tak boleh kawal. Boleh cuba tapi tak boleh kawal. Ini jadi hujan, ni hak dah ni. Pelik manusia. Kalau ustaz lagi gila kalau percaya macam ni. Kalau ustaz ahli bid'ah, kita faham lah dia percaya macam tu. Kita ni ahli sunnah, kita belajar hadis dan Quran. Kenapa kena lari pada perkara berkenaan ni? Yang tahun minggu lepas jadi bising, minggu lepas tajuk ni lah kot, lama sikit. Okey, tak baik. Okey, ala kuliah dia kita kata memang dia janji. Okay, baik. Dia kata apa? Sambung Ustaz 30. Penggan second last. Kesemua manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah dan besar di atas fitrah tersebut. Selagi mana mereka tak diselewengkan oleh anasir-anasir kejahatan dan kesesatan seperti pendidikan berasaskan kekufuran dan kesesatan. Jaga apa yang kita ajar anak kita dari kecil, ajar dia evolusi boleh sebagainya. Ini kufur dan sesat. Tarikan nafsu dan was-was syaitan, atau kita ajar anak-anak kita didik dia supaya materialistik. Semua benda mesti duit, kedekut, jangan beri orang, itu hak engkau. Kita tak ajar dia sharing is caring kan, tak ajar dia berkongsi, jangan. Benda ni akan memang masalah. Bahkan syubhat, kerana tak diberikan syubhat golongan batil dan juga syahwat-syahwat duniawi, selagi itu dia di atas Islam. Tapi kalau dia kata didikan telah rosak, maka dia akan rosak. Dalam hadis kursi riwayat Iyad bin Himar Al-Mujashi'i Iyad bin Himar Al-Mujashi'i. Okey, tuan yang pelik juga perkara Imam Himar ni, bukan semesti maksud dia keledai. Ini nama dia orang ni kan, zaman-zaman apa? Bismillah. Jahiliyah, kadang-kadang nama-nama tu satu pelik satu, tapi kadang-kadang ada nama tadi maksud dia lain, bukan maksud tu. Macam kadang-kadang nama diberikan kepada seseorang orang Arab, nama macam Usamah, Laith, maksud dia singa jantan. Maksud dia adalah singa jantan, tapi bukan maksud dia panggil harimau, singa, bukan. Maksud dia gambaran bagi keberanian, kekuatan dan sebagainya. Dia bukannya maksud nama tadi untuk hina. Cuma memang sebelum Islam boleh jadi berlaku nama tadi pelik. Macam Masruq. Nama Masruq tu apa? Sebab diculik. Kecil kena culik, dicuri. Dia dicuri oleh kaum dia bagi. Macam nama Mus'ab yang diletihkan. Memang kadang-kadang nama tadi pada orang Arab dia rasa macam biasa lah. Tapi pada datang Islam kita kena pilih sikit nama, jangan main letak je. Baik, dia kata apa? Menjelaskan dalam hadis berkenaan, Nabi kata apa? Allah Ta'ala kata, inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Aku ciptakan hamba-Ku semua mereka tulus, lurus. Mana suci. Kulluhum, semua mereka, kullahum, semua mereka. Wa innahum atatuhum syayatinu, dan sungguh mereka telah datang kepada mereka syaitan. Fajtalathum an dinihim, lalu syaitan menjauhkan mereka, mengusirkan mereka daripada agama mereka. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, dan syaitan haramkan ke atas mereka apa aku halalkan untuk mereka. Wa amarathum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana, dan syaitan perintahkan mereka untuk sekutukan denganku apa yang tidak aku turunkan dengan sebarang otoriti, sebarang kuasa. Tiba mereka sekutukan. Jadi mana syaitan buat benda berkenaan. Dalam Sahih Muslim 5109, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah yang kita sebut itu, menjelaskan berkenaan dengan bila Allah kata faqim wajhaka lid-dini hanifa, ayat surah Ar-Rum 30 tu. Apa maksud dia? Ini hadis yang menjelaskan. Nabi kata dalam hadis berkenaan, Rasulullah SAW bersabda,
kullu mauludin yuladu 'alal fitrati, semua anak yang dilahirkan di atas fitrah. Apa maksud fitrah? Baca habis. Fa abawahu, maka dua ibu bapanya lah yang apa? Yuhawidanihi, meyahudikannya, au yunassirani, atau menasranikannya, au yumajisani, atau majusikannya. Maksudnya semua anak lahir fitrah di Islam, dia tahu akan kebenaran. Macam kita cerita kakak yang masuk Islam, yang waktu 5 tahun soal bapak dia, suami Hindu, kenapa bapak buat Tuhan, bapak sembah Tuhan, bapak lagi baik dari Tuhan. Dia fitrah, dia faham lah, kalau dah awak buat, awak sembah buat apa kan? Datang ambil nama Tanhitun, kalian sembah apa? Kalian pahat, kalian pahat sini, kalian sembah balik. Kenapa sembah pun kalian pahat? Kalau kalian tak pahat, dia tak boleh wujud. Lepas tu kalian nak suruh sembah benda yang kalian wujudkan. Pelik lah. Jadi kakak tu pun tanya, jadi benda ni fitrah, ni opposite macam. Sebab tu kita kata fitrah tu apa? Fitrah tu adalah Islam. Berlawan kepada Yahudi, Nasrani dan juga Majusi adalah Islam, bukan suara hati. Jadi kumpulan ESQ dulu kata fitrah tu adalah suara hati Tuhan. Dia bayangkan, dia kata kalau sekiranya seorang tu tengok bunga yang cantik, semua happy, semua tengok bunga, wah cantiknya. Kemudian ada orang ambil bunga tadi, genggam, ramas, hancurkan, tiba-tiba semua marah. Dia kata siapa yang marah? Saya jahat sikit lah, saya waktu pergi dia orang buat apa, tanyakan sendiri pengasas SQ dekat Flamingo Ampang. Waktu tu dia kata suruh datang, jadi pengasas dia datang lah, suruh tanya, kita datang nak tanya. Saya kata soalan ni, saya kata macam mana boleh terjemahkan fitrah kepada suara hati, dengan suara hati manusia ni, suara hati ni tak pernah tulen. Bahkan saya kata kalau letak depan ni orang bogil, semua steam. Habis takkan suara Tuhan juga? Mana letak orang bogil depan, betul? Ini terangsang. So, suara hati Tuhan. Pelik betul. Tapi realiti dia pasal diorang tak nak balik kepada nas. Bila nas datang macam ni nas datang bagi tahu fitrah tu adalah Islam. Fitrah tu Islam. Ini yang kenapa sebahagian para ulama, para ilmuwan diletakkan bahawa bila kita panggil orang yang masuk Islam tu bukan orang yang convert, dipanggil revert. So, diorang memang dah Islam di atas asal Allah Ta'ala ciptakan, tapi diganggu pengetahuan mereka oleh pembesaran mereka, bapa mereka dedahkan apa, kemudian mereka patah balik kepada asal fitrah yang Allah Ta'ala jadikan mereka itu Islam. Ni realiti yang kadang-kadang kita kata ni. Tapi ada juga orang kata tak patut pakai nama revert. Kata revert ni macam orang tu dah murtad masuk balik. Tapi realiti dia memanglah manusia, macam Nabi sebut lah, semua anak dilahirkan di atas fitrah. Maka mak bapak dia lah meyahudikan dia, menasranikan dan majusikan dia. Dan bila kita betulkan dia di atas Islam, itulah yang betul dia. Memang sekarang ada ayat, jangan paksa anak jadi beragama, jangan ajarkan agama pada anak. Ini bukan ajaran betul. Sebab kita doktrinkan anak kita, kita nak dia jadi orang yang terbaik, kena ikut panduan yang terbaik. Ini Islam. Kenapa kita nak kata pilih sendiri? Unless kita sendiri ragu dengan Islam, unless kita sendiri tak suka Islam, dan kita cakap macam tu. Ayat-ayat yang keluar, jangan paksa anak saya beragama. Dan kalau tak nak ikut peraturan sekolah, contohnya macam anak saya pergi sekolah kena solat, saya tak suka anak saya ikut program agama, tembak balik rumah anak awak, ajar kat sini kat rumah lah. Sekolah ni ada peraturan, macam mana boleh kecualikan anak awak daripada peraturan sekolah ni? Ni realiti yang saya perhatikan banyak orang yang free thinker kononnya, yang poyo free thinker, tapi dia doktrinkan anak dia untuk dia time lain, dia suruh belajar pula. Bagilah kebebasan buat dari sekolah, tidak? Tanya anak, nak pergi sekolah tak? Agak-agak nak dia jawab apa? Tak nak lah. Nak sekolah tak? Tak nak lah. Jadi kenapa suruh dia pergi sekolah juga? Biarlah dia pilih jalan hidup dia sendiri. Kenapa paksa dia? Bahkan kalau mak bapak tak hantar anak ke sekolah, kena saman. Cuba mak bapak tu jawab, saya bagi kebebasan anak saya untuk sekolah ke tidak? Valid tak soalan jawapan tu? Tak valid pula. Tahu kan kalau siapa tak hantar anak ke sekolah dapat laporan, kena denda tau, kena saman oleh kerajaan. Sepelik juga. So kita umat Islam, kita memang kita doktrin asas pertama, kepercayaan kita, apa belief kita. Macam kalau orang tu katakan itu jangan jadi, jangan ajar bahasa pun. Sebab apa? Bahasa akan menjadikan dia seseorang. Dia belajar bahasa sendiri, tengok bahasa apa dia pakai. Kalau ajar di Cina, dia jadi Cina. Biar dia bebas, jangan ajar dia bahasa.
Jangan belajar pun bahasa Inggeris, jangan belajar apa bahasa pun. Biar tengok sendiri apa jadi. Apa benda peliknya agama manusia zaman sekarang. Dia hantar anak pergi sekolah, oh saya tak nak anak saya diajarkan agama. Bawa anak awak duduk kat rumah. Bagi kita kat Malaysia ni, agama rasmi kita adalah Islam. So pengajaran agama Islam tadi, sebagaimana yang diletakkan oleh Pertuan Agong, oleh raja-raja semua negeri, ia adalah wajib. Pelik pula. Ada pula pemikiran macam tu. Baik. Hadis di atas menjelaskan setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, Islam. Ia juga berkaitan dengan manusia pertama, itu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam dia manusia pertama, tak ada manusia sebelum dia. Kita terangkan semalam. Mana kita terangkan tajuk ni, Akidah tauhid dan kebaikan merupakan perkara asas yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam. Generasi pertama, anak cucu Nabi Adam adalah berada di atas landasan tauhid yang murni yang dibawa oleh baginda alaihissalam. Dia tak ada siapa yang terkeluar daripada arah tersebut, semua di atas tauhid. Okey, akidah syirik dan kesesatan adalah merupakan perkara baru timbul selepas beberapa generasi manusia dan beberapa masa yang berlalu selepas kewafatan Nabi Adam alaihissalam. Ia berlaku secara beransur-ansur selepas itu. Berdasarkan riwayat yang sahih daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan jarak antara Adam dan Nuh adalah 10 kurun, 10 generasi. Qarnun, istilah qarnun bismillah, boleh bermaksud dengan generasi, satu generation. Dan kebetulan satu generasi pada zaman kita sekarang adalah dalam lingkungan 100 tahun. Saya nak tahu, sebelum 100 tahun saya tak ada, tempat yang tak ada, orang tak ada, semua tak ada. Lepas 100 tahun saya hilang. Cakap dengan siapa saja. Itu jarak generasi kita. Kalau kita patah balik pada zaman sebelum kita, generasi tadi mungkin lebih panjang dari itu. Sebab Nabi Nuh alaihissalam, dia bukan satu kurun yang 100 tahun. Bahkan dia punya generasi saja dia berdakwah 950 tahun, 950 tahun. So tak pelik kalau dia kata zaman berkenaan dengan tempoh yang panjang, setiap Nabi berkenaan tempoh yang panjang satu sama lain. Bukan 100 tahun. So the word asyarakut kurun, 10 generasi. Daripada Adam sampai Nuh ada 10 generasi. Mana bapa, anak, cucu, cicit, sampailah yang ke-10. Kemudian kesemua berada di atas landasan yang benar. Kemudian mereka berselisih. Allah Ta'ala mengutuskan para rasul yang membawa berita gembira dan memberi amaran. Bahkan Nabi Nuh AS adalah rasul Allah Ta'ala yang pertama. Maka ini disebut dalam hadis Nabi SAW, pada hari kiamat nanti, bila manusia datang untuk mendapatkan syafaat daripada para anbiya, ketika datang jumpa Nabi Nuh, mereka akan sebut, wahai Nuh, engkau adalah rasul Allah pertama kepada penduduk bumi. Kalau Nabi, Adam. Tapi kalau Nuh, rasul yang pertama. Lepas tu para ulama bahaskan rasul dan Nabi itu ada perbezaan dari segi kedudukan. Nabi mungkin berada di tengah-tengah masyarakat yang beriman, dan bukan bertentangan dengan yang kufur. Bahkan dia ada syariat yang kita dipatuhi. Adapun rasul ni didatang pada asal bertembung dengan golongan yang kafir, golongan yang tak nak beriman. So dia punya sudut tu ada perbezaan. So rasul pertama Nuh, Nabi pertama Adam. Maka Nabi kata, bila tanya kepada Nabi SAW, adakah Adam seorang Nabi? Nabi kata Nabiul Mukallam, seorang Nabi yang berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia seorang Nabi yang berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam syurga ada berlaku dialog antara Adam dan Allah Ta'ala. Jadi realiti dia dekat situ, itu Adam adalah Nabi. Jadi semua tu beriman sampailah generasi Nabi Nuh alaihi salam. Nanti punca kesesatan tu kita akan bincangkan insya-Allah. Baik-baik. Berdasar keterangan di atas, akidah yang benar dan tauhid yang murni merupakan asal pegangan manusia. Bagi kita ni anak Adam. Kalau kita ikut evolusi, dan akan keluarlah masalah. Macam mana manusia kenal Tuhan, macam mana Tuhan berikan wahyu, macam mana manusia sedar dia ada Tuhan, macam mana dia orang boleh relate dengan Tuhan, macam mana pelantikan Rasul tadi, semua akan kelang kabut. Semua jadi kelang kabut. Dan timbullah agama buatan manusia. Misalkan kita pada asal kita adalah agama tu Allah Ta'ala berikan kepada Nabi yang pertama, itu Adam AS. So dia sampaikan je message kepada anak-anak dia, tanpa zaman tersebut ada corruption. Sebab dia sahaja yang menyumbur untuk pengetahuan anak-anak dia.
Cuma kita tahu dalam kisah dua anak yang berbunuhan, dia tak syirik, dia dosa dalam masalah pembunuhan, tapi dia tak sekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pembunuhan yang pertama, tapi kesyirikan pertama pada zaman Nuh, bukan pada zaman anak dia yang berbunuhan. Dalam Al-Quran Karim ceritakan, atau nama famous Qabil Habil lah, walaupun saya kata tu nama Qabil dan Habil tu bukan daripada Quran, daripada sunnah, bahkan datang daripada Israiliyat. Cain and Abel tu adalah nama daripada Taurat, bukan daripada Quran, bukan sunnah. Dalam Quran sebutan, bahkan dalam Quran tak sebut pun punca berebut bini, tak ada. Bahkan punca yang disebut dalam Quran adalah seorang diterima korban dia, seorang lain tak diterima korban. Ketika tu dia marah, korban dia tak diterima. Itu je, bukan ni dalam ayat Quran. Watsu alaihim nabai ibn Adam surah Al-Ma'idah 27 sampai 32. Nanti baca sendiri 27 sampai 32. Baca balik, ulang, baca balik nanti. Sekarang tak usah baca lah, baca balik. Oleh rumah nanti kan baca, buka Quran. Okey, baik. Okey, dia kata kesesatan dan kesyirikan dan juga keberhalaan, penyembahan berhala merupakan perkara yang baru muncul selepas berlalu berapa lama, masa yang lama selepas kewafatan Nabi Adam alaihi salam, barulah berlaku perkara-perkara tersebut, sesat, syirik dan juga keberhalaan. Baik. Akidah tauhid dalam dakwah para rasul. Akidah tauhid dalam dakwah para rasul. Para rasul berada di atas satu landasan dakwah sahaja, iaitu dakwah menyeru manusia beribadah kepada agama Allah yang tiada sekutu baginya. Tiada sekutu, hanya Allah, dan menjauhi syirik. Meskipun berbeza dari segi syariat yang dibawa, maksudnya peraturan yang dibawa mungkin berbeza, tetapi tajuk kepercayaan hanya Allah Ta'ala Tuhan, tak ada yang lain. Lepas tu penekanan berkenaan tauhid ni sangat penting. Kadang-kadang bila kita cerita benda baik ni kan, semua orang tak gaduh kita, mana orang gaduh? Ajak bersedekah, siapa kata salah? Ajak supaya tolong susah, siapa kata salah? Tapi cuba cakap pasal tauhid, tengok apa jadi. Sebab tu para anbiya, para rasul alaihissalam, mereka bawa risalah ini, tajuk tauhid, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan menyisihi segala kumpulan yang menyebut tentang Allah Ta'ala tanpa ilmu. Digunakan falsafah ke, digunakan logik ke, digunakan apa idea yang dia ada, fahaman yang lama daripada bukan Islam untuk memahami Tuhan. Kita sisih mereka, kita boleh sama dengan mereka. Yang kata tak penting, mengetahui sifat Allah Ta'ala sangat penting. Dengan itu kita menjadi berbeza dengan kaum terdahulu. Mereka dahulu tak nak sembah Allah Ta'ala dan tak nak esakan Allah Ta'ala pada sifat-sifatnya. Apa yang disebut tentang Allah Ta'ala dia deny. Itu masalah sebenar yang berlaku. Okay? Dakwah ke arah tauhid dan amaran supaya menjauhi syirik dan juga begitu wasilah-wasilah yang membawa kepada ke arah syirik adalah merupakan persoalan utama yang disebut dalam Quran antara para rasul dengan umat mereka. Firman Allah Ta'ala dalam Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 25, Allah nyatakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidak kami utuskan sebelum dikau wahai Muhammad sebarang utusan melainkan kami wahyukan kepadanya, kepada utusan tersebut, sesungguhnya bahawasanya tiada ilah, tiada Tuhan yang lain disembah kecuali aku. Fa'buduni, maka sembahlah kamu semua akan daku. Firman Allah Ta'ala dalam Quran dalam surah An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Maksud kami telah utuskan pada setiap umat seorang rasul, dan apa mereka kata pada kaum masing-masing? "Ani'budullaha wajtanibut taghut." Hendak kamu semua sembah Allah dan jauhilah akan taghut, segala sembahan selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala permintaan, segala rayuan, pokok ke, nabi yang dah mati ke, malaikat yang hidup ke, wali yang hilang ke, tak boleh kita rayu, tak boleh kita letak harapan. Faminhum man hadallah, maka lepas diutuskan para rasul, maka di kalangan mereka ada orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah.
Wa minhum, dan di kalangan mereka man haqqat alaihi dhalalah, dan siapa layak ke atasnya kesesatan, ya. Fasiru fil ardi, maka berjalanlah kalian di muka bumi, jalan di muka bumi. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, lalu lihatlah bagaimana penamat orang-orang yang mendustakan. Kadang tinggal pada kita kesan-kesan sejarah, penempatan bandar-bandar lama yang kita tengok dengan bangunan dibina, kita kata kita tak ada crane, kita ada crane baru kita boleh buat bangunan macam tu. Kita ada alat membantu kita boleh buat. Diorang tanpa crane letak tiang yang besar, bangunan yang tinggi, ada kehebatan, tiba-tiba diorang hilang. Di mana? Awak tak suruh tengok. Sebab benda-benda ni tamadun-tamadun lama ni, dia panggil apa, kalau nak tengok satu rencana, tajuk dia Ancient Voices. Ancient Voices, mana suara-suara umat-umat terdahulu yang lama, yang usang, suara-suara usang yang ceritakan balik macam mana keadaan kaum-kaum terdahulu, yang kalau tengok balik bandar mereka tu si ada jamban kot, ada tandas awam, ada tandas awam, ada klinik, ada sekian. Bukan bangunan just hidup makan tidur bukan. Sangat complicated, sangat rumit diorang punya sistem masyarakat, tapi hilang. Tamadun tu habis. Bahkan semua satu generasi tak ada dah. Simple macam contoh macam orang buat piramid. Bila kita lihat pada kumpulan yang ada sekarang di Mesir, dia tak boleh buat balik piramid macam tu. Sebab tu bila masyarakat barat datang, kaum contoh macam kaum bila Eropah sebagainya datang, diorang macam mana buat? Datanglah teori macam diorang buat, macam mana piramid dia buat, diorang buat sebab pasal orang tempatan yang ada tak boleh buat. Mana yang dulu boleh buat, sekarang tak boleh buat. Maksudnya generasi yang dulu tak ada dah, habis. Allah kata lihatlah bagaimana penamat kaum mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Itu penting tengok, kalau kata kita lihat, perhatikan. Itu penting, sangat penting kita umat Islam ni belajar sejarah sebagainya. Tapi lah jangan ikut sejarah gila-gila. Sejarah apa, keturah lah benda. Ini tak ada tamadun. Kita bukan nak sibuk dengan benda lepas. Kita dah umat Islam, umat Muhammad. Kewajipan Muhammad suruh buat lah. Kenapa sibuk dengan benda terdahulu? Inilah, kita ni lah anak-anak Yahudi yang sesat. Awak nak jadi orang Yahudi, jadi Yahudi sendirilah. Ni geng Patriot, saya ingat lagi. Kita ni lah bangsa Yahudi yang hilang. The Lost Tribe of Israel. Orang Melayu. Kau tak nak ngaku? Siapa nak ngaku? Angkat tangan. Ada sewel gitu. Kita atuk kedik kita kot lah Indonesia, Madura ke apa kan. Geng-geng apa, geng-geng apa, sebutlah apa orang kata apa, Bugis ke apa, okey lagi. Ini bagi-bagi Yahudi terus. Kita lah bangsa Yahudi yang hilang. Saya dah faham betul. Tapi realiti dia itulah kelakar. Baik, bahaya sebab tu kita belajar kesan terdahulu untuk tengok apa yang diorang ada, diorang boleh buat, tapi Allah nak hapuskan mereka. Yang terdekat kat kita ni lah Kedah Tua. Pergi dekat Lembah Bujang tu, kawasan tu, dia ada relau besi. Mungkin sebab ni kot keluarnya apa, tajuk apa, kapal-kapal daripada perang dulu datang daripada Kedah dan sebagainya kan. Mungkin padahal sebenarnya kisah ni berlaku lama dah. Ketika zaman Islam muncul, orang tempat kita tak ada dah tempat benda-benda tadi. Dah tak wujud dah. Bahkan tempat yang dikatakan di apa, Kuala Muda kan, Lembah Bujang tu, tempat tu operasi dia, orang kata berdasar pada carbon dating 2000 tahun sebelum Isa. 2000 tahun sebelum Isa AS, atau lebih lagi. Baru ni kan dia jumpa apa dekat Gua Musang, apa, tengkorak seorang perempuan kan, mendapati 14,000 tahun. Lagi tua daripada yang dijumpai dekat tempat lain. Jadi realiti dia benda ni nak ceritakan diorang ada tamadun. Mana pergi diorang tu tajuk dia. Mana pergi golongan tersebut. Tuan tahu tak dekat Perlis, perasan tak gunung dia macam Tunggul.
Sebenarnya diorang naik ke atas. So ni cerita semua orang-orang yang dekat Perlis cerita kat saya. Dia kata atas tu, bila orang pergi naik atas tu, panjat, dekat atas tu ada cengkerang laut. Ada cengkerang-cengkerang binatang laut dekat bahagian atas bukit-bukit tersebut. Maksudnya tempat ni dulu alam air. Perlis yang tuan-tuan jalan pergi Arau, pergi sekian tu dalam air asalnya. Juta tahun dulu. Bukannya sekian, juta tahun dulu. So memang kita kata benda berkenaan, kalau kita perhatikan, civilization tu hilang datang. Untuk Allah tunjukkan kita apa kesan golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tajuk asal. Kita umat Islam, Allah Taala, Nabi dah doakan, minta supaya tak dimusnahkan kita macam kaum terdahulu. Adapun yang sebelum kita semua akan dimusnahkan sedemikian. Jadi perkara pertama dan paling penting yang diseru oleh para rasul ialah mentauhidkan Allah dalam bentuk melakukan ibadah. Yang pertama diajak oleh para rasul. Inilah. Lepas tu kita dengar ada seorang tu kata, kita rasa ekonomi ustaz, kita ni sekian, saya rasa ekonomi ni banyak riba. Lepas tu kita ni, saya datang untuk membetulkan balik sistem tadi. Saya kata semua rasul datang ajak kepada tauhid, bukan pada masalah duit. Dia sibuk duit. Tak ada, lama tak nampak kawan tu. Kalau ada lagi tapi nampak macam dah siuman sikit. Wallahualam. Okey. Pertama masa dia tauhid, melakukan ibadah, memberikan ketaatan, melahirkan ketakwaan dan ketaatan kepada para rasul. Melahirkan takwa dan taat kepada rasul. Firman Allah Taala tentang Nabi Nuh alaihissalam dalam surah Al-A'raf ayat ke-59, Allah Ta'ala nyatakan, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi, demi sungguh kami telah utuskan Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Lalu baginda berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu semua akan Allah. Tiada untuk kalian sebarang Tuhan. Min ilahin, any sembahan, ghairuhu, selainnya. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sungguh aku takut, aku bimbang ke atas kalian azab hari yang sangat besar. Itu hari kiamat. Aku bimbang kalian tentang azab hari tersebut. Sebab tu aku ajak kalian untuk menyembah Allah Taala. Firman Allah Taala tentang Nabi Hud alaihissalam dalam surah Al-A'raf 65, Allah Taala nyatakan, wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad saudara mereka sendiri iaitu Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Baginda berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu semua akan Allah. Tiada untuk kalian sebarang Tuhan, sebarang sembahan selain daripadanya. Afala tattaqun, mengapakah tidak kalian ingin bertakwa? Kenapa tak nak bertakwa? Ya. Dan Allah Taala firman Allah Subhanahu Wa Taala mengenai Nabi Saleh dalam surah Al-A'raf juga. Ayat ke-73, Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ila samud akhahum salihah, dan kepada kaum Samud saudara mereka sendiri yang bernama Saleh, Nabi Allah Saleh alaihissalam. Apa dia kata? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu semua akan Allah. Tiada untuk kalian sebarang Tuhan, sebarang sembahan selainnya. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, sesungguhnya telah datang kepada kalian keterangan daripada Tuhan kalian. Hadhihi naqatullahi lakum ayah, ini untuk Allah, untuk kamu sebagai bukti. Mana bukti apa? Bukti aku utusan Tuhan. Ini bukti dia. Fadharuha ta'kul fi ardillahi, maka biarkanlah ia, unta ni, makan di bumi Allah. Wala tamassuha bisu'in, dan kamu sentuh ia dengan keburukan. Fayakhudhakum adzabun alim, lalu akan menghukum kalian azab yang pedih. Ini semua. Tapi dakwah dia pertama adalah ubudullah, sembahlah kamu semua akan Allah. Okey. Firman Allah Ta'ala tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan surah Ankabut ayat ke-16, Allah Ta'ala nyatakan, wa Ibrahim idh qala liqaumihi ibudullaha wattaquh, dan Ibrahim tatkala baginda berkata kepada kaumnya, sembahlah kamu semua akan Allah dan takwalah kamu kepadanya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Jadi semua dakwah tadi sama.
seruan kepada perkara berkenaan, tapi bab sifat-sifat yang tambahan, contoh macam keberadaan Allah Ta'ala, siapa Tuhan, siapa apa sifat yang lain, dia beriringan. Dalam masalah tauhid tadi, bila kita kata sembah hanya Allah Ta'ala, bukan maksud kita boleh ridiculkan apa yang datang daripada wahyu tentang Allah Ta'ala, memperlecehkan apa Allah Ta'ala cakap tentang dirinya, tak boleh juga. Itu beriringan, bukan hanya setakat masalah sembah hanya Allah. Sebab kita kenal Allah dengan cara para anbiya bawa, apa Allah kata tentang dirinya. So, tak boleh kita benarkan siapa pun menyanggahi apa yang Allah kata tentang dirinya. Ini juga penegakan bagi tauhid. Penegakan bagi tauhid juga berlaku dengan sedemikian. Okey. Dikata dakwah ke arah tauhid dan menjauhi syirik merupakan perkara asas dalam dakwah para rasul, bermula daripada Nabi Nuh alaihi salam sehingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Start daripada Nabi Nuh sampai Muhammad, semua dakwah dia sama. Tak ada dakwah yang lain. Sebab tu kalau kita dengar orang ni apa tanya sang pokok lah, minta pada wali mati dan sebagainya, ini bukan ajaran Islam. Semua assumption. Dia kata kalau boleh macam ni, bolehlah macam ni. Kalau boleh seorang nabi tu tak mati, Allah Ta'ala hidup, orang mati syahid tak mati, hidup, so kita bolehlah minta kat dia. So dia dekat dengan Allah Ta'ala. Yang peliknya kita kata minta dengan malaikat yang hidup lagi, tiap hari kot malaikat naik bawa amal kita. Toleh kanan sikit, carilah. Takkan wali awak yang kasyaf tadi tak ada cara untuk bercakap dengan malaikat, cakap dengan jin ada. Kalau mimpi Nabi datang lah, apa benda berbual lah, Nabi datang ketika maulid lah, ada pula. Dari malaikat sebelah ni cakap lah, takkan tak ada kaedah. Bab lain semua ada. Kalau Palestin kena serang, mari kita baca surah Fil. Datang mana? Kita kata bukan hadis Nabi, bukan ajaran Muhammad SAW, bahkan ajaran Syiah. Inilah masalah. Sikit bid'ah. Sikit bid'ah. Ada seorang akak tanya saya. Dia tanya saya ada usul. Saya kata tak ada usul, kak. Ini ajaran Syiah. Memang amalan Syiah. Benda tu memang dari kitab Syiah. Disebarkan untuk orang buat. Lepas tu kita tegur. Kakak tu kata, ni kalau saya cakap ni dia marah saya. Lepas tu dia print screen. Memang kena marah. Dia kena marah. Relax lah. Saya kata bagi tahu je, dia tak dengar sudah. Ajarannya amalan ni amalan Syiah, bukan amalan daripada ahli sunnah wal jamaah. Bahkan tak ada dalam kitab hadis, tak ada kitab Imam Mazhab Syafi'i pun. Pelik betul. Lebih orang kita suka seronok kan. Jadi realiti dia macam benda tadi, macam kita kata benda ni adalah di antara perkara yang asas yang dia kata seruan para anbiya, kenal Allah Ta'ala, ajar cara sembah Allah Ta'ala. Okey. Dan dia kata kat sini, ia merupakan matlamat yang dapat membaiki segala urusan dunia dan agama. Apabila akidah sahih, manusia akan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, mentaati para rasulnya dan istiqamah di atas syariat berdasarkan petunjuk dan pedoman yang jelas. Daripada itu akan baiklah segala urusan agama dan juga urusan dunia. Macam mana? Okay. Kalau agama kita faham, bab dunia macam mana? So bila kita hanya tahu segala apa yang berlaku dengan kuasa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berikan, kita takut pada siapa pun. Tak takut pada siapa pun. Ni kadang-kadang kita dengar, yang ni takut, yang ni takut, yang ni takut, kan? Macam apa kartel beras, kartel daging, semuanya sebab apa? Takut hilang duit, takut hilang harta, takut hilang pangkat, takut hilang sokongan. Punca sebab tu, sebab tak ada tauhid. Tak ada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bimbang sangat tentang rezeki. Bukan orang tu letak senapan atas kepala kita, kat situ kita faham kita boleh menuturkan benda tak elok kerana selamatkan nyawa. Ni tak ada pun ugutan hanya. Nanti bila raya saya tak bagi dah awak duit. Dia terus, okeylah, okey. Ambil naik harga. Apa benda ni? Pelik, saya tak faham. Pasal apa? Tak ada tauhid. Tak bimbang hanya Allah. Cakap benda benar pun sama macam tu jugalah. Dia kata pasal kita makan gaji Syekh. Itu seorang kawan dia. Dia minta maaf Syekh, minta punya tauliah ni kena stop lah. Betul. Don't bising dah. Anak menjalankan tugas. Tak apalah, jawab Allah Ta'ala nanti. Sebab benda ni bukan kita boleh paksa pun. Sebab benar atau tidak, kita kenal, kita faham. Tapi realiti dia nak pegang kebenaran atau tidak, dan jawab Allah Ta'ala nanti. Kita ada masalah. Semua orang ada pilihan masing-masing. Kehidupan kita ni semua choices. Nak pergi kanan, kiri, nak keluar awal, keluar lewat. Tadi Abu Talha ada call saya dah.
Takut saya ni kot, terlewat. Tapi rasa tak sampai tadi lepas 9.30 agak kan, motor laju. Kalau kereta masalah sikit lah, kereta lambat sikit. Tapi realiti dia memang kita kata panggil apa, benda yang kehidupan kita ni memang kita tak boleh lari lah daripada keadaan tadi. Kita nak suatu benda, tapi dalam masalah asas dia janganlah takut kecuali Allah Ta'ala. Kerana semua orang macam tu, tak ada siapa berani nak pijak kepada siapa. Kalau kata masalah Palestin pun sama juga, masalah sama lah, takut hanya Allah. Walaupun perkiraan banyak orang kan tak faham kenapa lah orang Arab tak hantar tentera terus. Tuan tahu tak, orang Arab, negara-negara Arab tak ada makanan di tangan mereka tu tak. Diorang makan gandum tu semuanya US pegang. Kita boleh bayang tak apa jadi kalau dia kata diorang hantar bantuan terang-terangan, konvoi tentera dan sebagainya, lepas tu makanan mereka di stok. Siapa mati? Anak cucu mereka. Diorang takkan buat macam tu. Kita faham. Cuma banyak orang yang tak faham ni. Apa lah, tak takut Tuhan, takut Tuhan je. Awak kena faham situasi. Sebab orang Arab tak ni, makanan mereka tak ada. Maka perjanjian Camp David macam Mesir kan, tak, dia ada limit banyak mana dia kena tanam gandum, tak boleh lebih daripada limit tersebut. Kalau lebih dia boleh ekspor. Sebab tu Sudan kan, diorang pecahkan Sudan Selatan, Sudan Utara. Sebab apa? Sebab Sudan Selatan sangat subur, boleh tanam gandum dan boleh cukup tanah Arab punya keperluan. So cepat-cepat dia cari peluang untuk hentikan. Jangan bagi peluang untuk ada dikuasai oleh Islam. Dan jadilah kadang-kadang gila fitnah daripada kalangan manusia ni. Tajuk kerana masalah apa, pemimpin jahat dan sebagainya, makan rasuah. Satu part. Tapi kalau dengan pemimpin yang buruk tadi, rakyat tadi boleh hidup dan boleh terus laksanakan agama dengan baik, dan biarlah. Sementara sabar sekejap. Kami di Yaman kan, ketika zaman Ali Abdullah Saleh, memang dia pelik. Memang dia punya tu, Amerika cakap apa dia buat, Amerika cakap apa dia buat. Tapi kadang-kadang ada dia buat tadi, dia tak buat exactly macam Amerika nak, macam menghalau semua sekali orang-orang yang dalam senarai Amerika nak. Dia tak buat, dia tak bagi. Bahkan dia kan dihantar balik orang-orang yang dikata hantar balik tadi kan, orang Mesir ke orang mana ke, hantar balik, tapi tajuk bukan terorisme. Masalah pasport, masalah sekian, dia letak, dia pinpoint. Sampai ada kita ada kawan tu budak Malaysia, dihantar balik, tajuk apa? AIDS. Budak tu tak ada AIDS pun, tapi dia hantar dengan tajuk AIDS. Tapi kalau dia hantar tajuk terorisme, sampai airport KLIA dia tunggu dah, orang nak angkut dia. Tapi pasal dia tak hantar dengan cara tersebut, dia hantar dengan nama-nama lain. Dan kami ingat dulu sekali tu, memang kami di Persatuan Pelajar cuba nak force lah, minta supaya kedutaan selamatkan, yang bagi budak dia hantar balik sebagainya. Tu orang kementerian datang. Saya ingat seorang tu duduk sebelah sini, nama saya ingat lagi. Dia pegang saya, pasal cakap dia mati hujah. Terus dia pegang dia kata macam ni lah. Dia kata ni negara diorang, kalau diorang nak ambil, diorang ambil je. Macam awak kan, kalau awak balik Malaysia, kalau saya nak ambil awak, saya ambil awak kat airport. Dia kata satu semua kawan-kawan kita senyap. Tak lawan dah. Reality ini dia cakap direct. Dia pegang saya, dia kata yang tu. Saya cakap okey. Nampaklah dia punya cara cakap tu macam beri amaran lah. Pasal memang dia kata, tapi realiti dia budak ni balik Malaysia, alhamdulillah bersama belajar, balik pergi Indonesia dan sebagainya. Tapi sekarang pergi mana tak tahu. Tapi realiti dia tak balik dengan keadaan tadi. Tapi Ali Al-Saleh dengan corruption yang dia ada, kami duduk belajar aman, masih aman lagi. Boleh belajar, boleh sekian, boleh pergi pagi-pagi, subuh-subuh pergi masjid ni, bangun maghrib kan pergi sekian, ni balik pergi universiti. Hidup makan kenyang, tak ada masalah. Kadang kita diapikan. Ni diapikan. Baca ayat-ayat kadang, corruption is the mother of everything. Bila benda tak kena pada kehendak orang. Jangan dia kata kena corruption tadi, macam contoh macam orang tersebut duduk dapat bantuan dari Amerika Syarikat, ikut tunjuk Amerika Syarikat, tak corruption tak apa. Ikut Amerika kata buat ni, okey. This is not corrupt. Maka kadang-kadang dia angkat apa panggil apa, data tentang apa, ukuran masalah morality, tajuk dia corruption saja. Walaupun sebenarnya kalau yang naik tu pun corrupt juga, dia tinggalkan yang lain, macam masalah zina, judi, minum arak sebagainya, dia diturunkan.
diturunkan sampai seolah-olah tak ada apa. Tapi yang corruption tu akan angkat. Apa penjara 100 tahun lah sebagainya. Yang bunuh orang ni tak apa, 35 tahun je. Nampak dia cuba ubah. Kerosakan berlaku dalam masyarakat bukan macam ni. Jadi dia jaga sikit. But reality dia kadang macam Libya kan. Memang Muammar Gaddafi tu pelik, dia diktator. Tapi masalah ketika zaman dia rakyat hidup senang. Daging sekilo RM5 tu tak? Daging sekilo RM5. Awak dapat? Zaman yang merintah, semua anak-anak Libya tu lahir belajar free sampai ke universiti, PhD. Tak ada pun masalah. Semuanya belajar free, ditanggung. Kahwin dapat rumah. Actually saya dengar benda ni daripada Kids Libya. Waktu pergi Dubai tu, saya dengar daripada tour guide kami, dia kata Dubai pun kerajaan Emirates amalkan cara yang sama. Dan kalau rakyat dia kahwin, dia bagi tanah. Lepas tu bagi tanah, buat rumah, dia bagi pinjaman tanpa faedah. So orang tu hidup, bayar je, balik rumah, bagi tanah, bagi buat rumah, dia bagi bantuan. Memang rakyat dia takkan tunjuk perasaan lah. Memanglah dapat. Ini yang tak dapat, yang keluar ke tengah jalan ni. Okay, reality dia pelik. Kalau balik pada asal, memang kita kata pasal bila akidah kita betul, kita takut manusia dan benda tu akan jadi betul. Sebab tu bila bin Rabah boleh ahad dihimpak batu pun dia tak lari. Dia tak lari tukar agama, tak nak tukar. Di realiti sebab apa? Akidah yang betul menyebabkan hatta orang yang paling zalim pun patah balik. Nak buat apa pun dia tak, dia macam tu juga. Tapi kalau dia kata jentik sikit ke, petik jadi sikit, tawar duit ke, tiba-tiba runtuh terus, buat tak boleh kerja, kita takut, dia masalah lah. Tu akidah yang sahih ni adalah kemuliaan yang menjadikan seorang tu mulia hatta di mata manusia. Tidak akan dia mengalah, takkan dia jatuhkan prinsip dia, sebab dia ada Allah sebagai tempat dia bersandar. Baik, dia kata okay, daripada itu akan baiklah segala urusan agama dan juga urusan dunia. Ini walau bagaimanapun tidak bermakna para rasul tidak menumpukan kepada membaiki kerosakan yang lain. Walaupun kita sebut tentang tauhid, tak maksud para rasul tak sentuh benda lain. Okay, sebab kalau kita lihat semua para anbiya, dia ada topik utama masalah masyarakat. Macam Nabi Lut, kaum dia buat sodomi. Kaum Nabi Syuaib, kaum dia tipu timbangan. Kaum Nabi Hud, kaum dia suka merompak orang. Dia semua kaum tu dia ada problem berasingan. Selain daripada masalah tauhid, ada benda lain yang mereka buat. Lepas tu para rasul tadi datang untuk baiki ke semua sudut. Di samping masalah, sebab diorang sendiri pun rosak akhlak tadi sebab rosak tauhid. So tauhid tadi beriringan dengan akhlak. Okay, dia kata tak mana mereka tak menyuruh kepada akhlak yang mulia. Okay? Tak bermakna mereka tak menyuruh pada akhlak mulia. Bahkan mereka juga membawa syariat dan manhaj hidup, disiplin hidup untuk menjadi pedoman oleh umat manusia dan membaiki kehidupan mereka. Mereka kepada Rasul menyuruh melakukan kebaikan dan pembaikan, islah, dan juga menegakkan keadilan. Mereka menegah kemungkaran, kerosakan dan kezaliman. Malah mereka menyeru ke arah segala bentuk kebaikan dan kemuliaan dan menegah segala bentuk keburukan dan kekejian. Sehubungan dengan itu, usaha dakwah yang pertama perlu difokus oleh para pendakwah setiap zaman ialah dakwah ke arah tauhid. Itu pertama sekali. Ya, betul kata orang gaduh-gaduh kita sebab tajuk ni je. Sebab kalau kita kata kita happy, tak apalah, sembah Allah cara apa awak nak. Dan juga tak apa, minta Allah boleh, minta pada kayu boleh, minta pada batu boleh, minta. Siapa nak gaduh kita? Ustaz ni semua boleh, alhamdulillah, bagus. Kalau tidak, dia kata ustaz ni ekstrim, semua tak boleh. Minta wali tak boleh, minta nabi tak boleh, semua tak boleh kan? Tapi ada ulama kata boleh. Ini masalah ni. Ulama kata boleh. Para ulama dari manusia yang boleh silap. Kita berasal pada teks, nas, pakai perbuatan dari kita tengok daripada Nabi turun kepada para sahabat tabi'in. Tak diadakan ajaran untuk minta selain Allah Ta'ala. Kenapa boleh timbul lagi?
rayuan ke kubur dan sebagainya. Ini pelik kan. Kami waktu kat Yaman, lihat, Wallahualam, tapi sebenarnya benda tu di Malaysia, umat Islam kita di Malaysia ni lama dah buat, tapi dah tinggalkan. Di Malaysia pada banyak tempat dah tinggal. Dulu kau tak Datuk Keramat, kampung Datuk Keramat tu ada kubur Datuk Keramat. Orang datang, abang ipar saya cerita, kecil-kecil dulu dia kata, orang datang situ sembelih kambing dekat kubur tu. Lepas tu dia bawa roti Bengali, dia masak kari. Kita miskin ni datang situ makan kambing ke, sedap ni. Dia kata sedap. Serius. Tapi lepas 70-an kita tinggalkan benda berkenaan. Saya lihat jasa ni kepada Tan Sri Hamid Osman rahimahullah. Saya tengok ketika dia pegang Menteri Bahagian Habib Islam, dia banyak benda-benda ni. Hatta pimpinan Ar-Rahman, Mustika Hadi zaman dia sebenarnya seorang yang kita pernah jumpa kat Yaman. Dia seorang yang sangat-sangat sebenarnya pandai bahasa Arab dan sebagainya. Kalau tutup mata dengar dia bercakap, ingat orang Arab bercakap. Ada persidangan, kami dengar kat radio, ni orang Arab. Lepas dia antara pelajar-pelajar yang awal dapat master bahasa Arab dan sebagainya dekat Mesir. Tapi bila masuk politik, orang tak kenal siapa. Tapi pergerakan perjalanan tadi saya ingat, hatta zaman dia dulu, saya perhatikan Perdana Menteri zaman dia, iaitu Dr. Mahathir, tak ada pergi kuil, tak ada pergi tokong raikan kerakyatan orang kafir. Perasan? Cari balik. Tak ada seorang pun. Dia tak pergi. Kalau dia macam dia bagi, okay, untuk yang bukan Islam punya, untuk Hindu, MIC layan. Kalau untuk masalah ni, MCA layan. Dia sendiri tak ada. Tak perasan bahkan tak ada rumah terbuka Perdana Menteri untuk kongsi fakcai, rumah terbuka Perdana Menteri untuk Ipawali, tak akan dibuat. Sebalik pada asal, kita punya asas pertama sekali, memang kerajaan kita adalah agama rasmi di Islam, bukannya agama lain. Yang peliknya pula ada dalam zaman sekarang, takkanlah sekian ekstrim sangat. Apa salahnya kita raikan? Macam angin betul kan, orang macam ni cakap kan. Tak apa, kita ni berlembut. Lembut kita pada benda lain, tidak pada akidah. Saya tengok jasa pada dia sebenarnya. Zaman dia lah juga yang kita lihat segala buangan khurafat ni dibuang. Hatta zaman tu saya ingat tahun 80-an awal, siapa-siapa yang hidup zaman tu, korang sini banyak sunat laser. Dia zaman tu dia orang sekat semua, hatta mimpi kan tu cerita Tiga Abdul. Ketika Piramli Abdul Wahub mimpi bapak dia datang, wahai anakku Abdul Wahub, engkau pergilah kepada peguam selamat. Itu memotong. Zaman tu scene bapak dia bercakap dalam mimpi tu kerat. Tahu tak? Dibuang macam tu sekali. Zaman tu hantu-hantu tak boleh. Lepas tu tiba-tiba datang zaman awal 90-an, cerita hantu Korea masuk, Joon lah, The Ring lah, hantu Jepun. Tiba-tiba ada orang bising, kalau orang kafir, orang bukan Malaysia buat tak apa, boleh masuk wayang. Kami Melayu buat tak boleh. Lepas tu siapa tak menteri ngok-ngek bagi semua, ambil. Itu yang buat tu, jangan pandang belakang lah, pandang depan lah, baru jadi hantu lah, bla bla bla. Saya kata gila tu. Start dari situ lah pula umat Islam kita di Malaysia, semua ada saka. Anak tak pergi sekolah, saka. Suami asyik pergi lepak dekat Batu Salam, datang belajar, saka. Isteri masak tak sedap, saka. Bismillah. Rosak otak sampai sekarang. Macam kami di Al-Khadim, kita ada buat macam sesi kita buat khidmat nasihat kepada keluarga. Tajuk masalah hantu ni banyak jadi. Semua orang sakit badan kata hantu. Saya kata, cik umur berapa? 80 lebih, dah 70 lebih, nak masuk 80. Dia kata, cik sebenarnya badan kita ni ada dia punya expiry date. Sampai satu peringkat kita mula rasa bengkak-bengkak, lebam-lebam tu. Jangan kata hantu. Hasil hantu je macam mana? Time muda betul lah kita lompat. Ni macam ni kan, rompak rimau lah benda kan, belajar silat. Boleh lah. Saya tengok sikit tambah umur 40 tahun. Baring sekejap bangun pun dah Allahu Akbar. Siapa berumur tahu lah kan. Time muda boleh lompat-lompat. Badan kita
kata ada limit. Saya kata jangan fikir tu dulu. Tapi kalau ya sekalipun, baru kita bagi, kalau ya sekalipun benda tu adalah sihir, saya kata benda ni datanglah dengan cara sunnah. Tadi apa? Sakit badan. Saya kata yang Nabi ajar, pegang badan kita yang sakit, sebut 3 kali Bismillah, Bismillah, Bismillah. Kemudian 7 kali A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Aku berlindung dengan Allah dan kuasaannya daripada perkara apa aku rasa dan apa aku bimbang. Rasa sakit, bimbang kanser. Jadi pegang sakit, baca macam tu. Baru ni kita jumpa pasangan datang. Akak tu datang cerita macam ni. Dia kata jumpa orang pusat rawatan Islam. Akak itu saya macam Allah, lemah dah. Sebab keluarlah ada ni lah sakit, baca ayat ni, baca itu. Saya kata ini Nabi punya sunnah. Nabi tak bagi pada orang sebut. Kalau kita nak buat sendiri, kita buat 3 kul sebelum tidur, 3 kul pagi, kan, petang, lepas solat. Kita baca benda tersebut. Tapi untuk sapu badan dibuat ketika mana? Sebelum tidur, 3 kali. Kita buat yang tu, itu yang sunnah Nabi. Ni dia bagi ayat inilah, ayat untuk bakar setan lah, ayat untuk sekian lah. Saya cakap alamak kan, pun lah masalah lah. Kadang-kadang bukan apa, kawan-kawan kita pun ada terlibat dengan geng-geng apa pusat rawatan Islam ni. Ada kawan-kawan saya. Lepas tu kemudian yang dah bertaubat pun ada ramai juga. Kalau tak, dulu saya, kawan saya seorang, dia siap ada apa tau, dia buat benda ni, sampaikan orang beratur rumah dia nak jumpa, pakai kupon untuk dia baca ayat kan. Kupon, maksudnya kalau kupon tu 50 keping kan, kalau dapat kupon tunggu, kalau tak tunggu datang esok. Sampai 3 pagi orang beratur rumah dia. Tapi alhamdulillah lah, bila kita nasihatkan dia tinggalkan. Tak ada, tak buat dah. Kalau tak dulu serius, la ilaha syarikalah. Jadi benda macam ni kalau kita perhatikan, orang kita pun yang sunnah Nabi, saya kata takkanlah sunnah Nabi Nabi tak ajar. Nabi dah ajar, kenapa tinggalkan Nabi punya? Dia diam. Pasal orang yang saya tegur ni, pakcik ni, dia ahli sunnah, dia ikut sunnah, ikut ustaz sunnah. Tapi bila kena musibah, terlari sikit lah kejap. Ya kan, betul. Bila kita nakkan kesembuhan, kadang-kadang orang kata ni buat ni, kita kan buat pasal desperateness. Keterdesakan tu akan menyebab kita pergi pada bukan sunnah. Itu masalah. Saya ingat sangatlah macam kata-kata Ustaz Ismail Kamus rahimahullah, dia kata kalau orang tu kena sihir, mati kena sihir, tapi dia tak pergi jumpa bomoh, tak pergi jumpa orang tu, lebih baik daripada dia sembuh dan sihat tapi rosak akidah. Serius. Ini benda yang kadang-kadang orang tak fikir. Kita akidah rosak, orang kata tak apa asal sihat. Kalau kata ubat tu pada apa, tahi yang jatuh makan, orang kata jadi ambil kutip. Takkan macam tu kot. Realiti dia, tapi bila keterdesakan tu ada, orang tu akan buat juga. Tapi kita kata inilah benda yang panggil usul akidah yang kita pegang, okay? Sebab tu kita sentiasa tekankan masalah tauhid. Sibuk mana pun tauhid lah yang utama, bukan yang lain dulu. Yang lain tu datang seiringan lepas tu, okay? Akidah tauhid dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah Rasulullah SAW memfokuskan ke arah tauhid sebagai perkara asas dan penting dalam kehidupan umat Islam. Kebanyakan ayat Quran menjelaskan tentang tauhid, ialah tauhid uluhiyah, rububiyah, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Seperti tauhid macam kita sebut tadi kan, bukan hanya sembah Allah Ta'ala, bahkan masalah tadi asma' dan sifat. Jangan kata macam kita kata tak penting bab ni bab tak penting, tak perlu kita gaduh tajuk ni. Kalau asma' dan sifat Allah Ta'ala datang macam tu, awak nak biarkan orang permainkan? Kenapa? Tapi lah ulang balik, kalau kita tak sentuh, orang tak gaduh kita. Kalau orang sini baik, semua boleh, semua aci, ustaz ni baguslah, saya suka, semua boleh. Dia ingat sekali apa, Lee Kok Weng mati dia kan. Okey, waktu time tu ada seorang ustaz, dia bersyarah UM. Dia ni antara apa yang menjadi penasihat lah untuk kata ustaz ni jangan. Cerita dia kelakar. Waktu tu kita waktu apa pemegang penerima tauliah wilayah dalam dewan, dia bercakap. Jadi dia ni lawak dia cerita, antara cerita lawak dia ni lah, dia kata saya lu ceramah pada artis-artis, kemudian saya ceramah hari tu apa benda jadi, diorang semua nangis. Lepas tu lepas kelas tu semua datang salam saya, yang muda-muda pun salam saya, lelaki perempuan.
Tuan tunggu, Ustaz Yunus kat bawah, saya kat atas. Dia dewan macam tu kan. Ustaz Yunus tengok muka saya. Saya salam semua. Tapi hari minggu depannya saya datang, saya kata lain kali janganlah salam saya ni muda lagi. Kalau Ustaz tua tu tak apa, dia kata. Astaghfirullahalazim. Salam dulu. Lepas tu dia bagi tahu tak boleh. Kenapa dia nak boleh kan? Tapi tu part tu satu benda lah. Tapi dia pernah sekali dia cakap, dia kata Lim Kok Wing pernah tanya pada dia. Dia jumpa Lim Kok Wing tanya dia, saya boleh masuk syurga tak? Lepas tu dia kata boleh. Oh betul. Lim Kok Wing kata saya suka ustaz ni, dia bagus, boleh. Soalannya, kalau tak tauhidkan Allah Ta'ala, tang mana awak nak masuk ke syurga? Bab lain boleh lah. Bab kata contoh macam Tuhan boleh maafkan saya, betul lah. Tuhan terima taubat saya ke tidak, ayat tu yang patut ditimbulkan. Ini tu boleh tak saya masuk syurga? Awak tak beriman dengan Allah Ta'ala nak masuk syurga, tang mana? Ada perbualan ni betul kita orang dalam kelas dekat Khadim tu, seorang abang brother tu dia revert. Dia tu ustaz kan, bila ustaz sebut tentang nanti ada pengadilan di antara manusia, dia bagi kontorah sebelum masuk syurga tempat. So kalau orang kafir macam mana? Yang kafir yang buat yang katakan lawan Islam tu anaya dia, macam mana nak dapat balik hak? Saya kata nak tegak macam mana? Orang kafir tadi tak iktiraf Allah Ta'ala, from the start dia tak setuju dengan Allah Ta'ala, lepas tu dia nakkan keadilan daripada Allah Ta'ala, boleh ke dapat? By default daripada awal. Sebab tu benda seruan pertama di mahsyar nanti, selama manusia dikumpulkan, yang pertama Allah Ta'ala akan isytiharkan, man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Siapa-siapa sembah apa-apa, ikut apa dia sembah. Maka Nabi kata, yang sembah matahari, ikut matahari masuk neraka. Yang sembah berhala, ikut berhala masuk neraka. Semua kan, sampai tinggal dekat pentas mahsyar tu, hanya orang beriman dan munafik. Dekat situ baru ustaz berjalan untuk hisap. Pertama semua, mana yang tak beriman Allah Ta'ala, semua akan masuk neraka terus. Nak bincang tak mana? But first thing first, dia deny Allah Ta'ala. Lepas tu nak bincang apa pahala atau kebaikan nak diberi kepada dia. Macam katakanlah kita ada syarikat kereta, kita tak setuju dengan pengarah syarikat tu, kita nak kerja dengan dia, lepas tu bila cukup bulan kita minta gaji. Nampak siwil kan? Tapi realiti dia benda ni kadang-kadang manusia tak terfikir. So jadi bab berkenaan dengan Nabi SAW, kita lihat ayat Quran menjelaskan tentang tauhid, itu tauhid uluhiyah, iaitu mempertuhankan Allah. Rububiyah, pentadbiran Allah Ta'ala sebagai pencipta yang meneruskan ciptaan, yang menjadikan semua benda yang ada tu berterusan ada, okay? Yang bertadbir, dan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baginda menyeru kepada keikhlasan dalam melakukan ibadat, tuluskan ibadat dan beragama semata-mata kerana Allah, okay? Subhanahu Wa Ta'ala, yang tiada sekutu baginya, dan juga memantapkan asas i'tiqad, iaitu iman dan Islam. Nabi tetapkan, mantapkan asas i'tiqad, kepercayaan kita, iman dan Islam. Iman kepercayaan dalaman kita, Islam perbuatan amali kita. Dua. Dia tak boleh satu je. Percaya saja tak ada amal, tak boleh. Sebab Islam itu akan zahirkan dengan amal. Sebab tu rukun Islam tu dia datang dengan fizikal, lafaz syahadah, lakukan solat, kemudian puasa, zakat dan haji. So dia menjadi amal fizikal. Adapun iman itu apa dalam hati kita, kepercayaan kita, apa yang boleh kita percaya, apa yang tak boleh kita percaya. Rasulullah SAW menghabiskan sebahagian besar hidupnya dalam menanamkan akidah dan tauhid yang benar terhadap Allah Ta'ala dengan cara melakukan ibadah dan ketaatan. Dengan kita percaya Allah Ta'ala dan kita buat tindakan yang menzahirkan kepercayaan kita. Itu dia kata berterusan Nabi tunjukkan macam tu. Ia merupakan tuntutan kalimah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Itu tuntutan dua kalimah tadi adalah dengan amal sekali, okay? Seruan ke arah tauhid dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk berikut. Rasulullah SAW menghabiskan masa selama 23 tahun dalam berdakwah menyeru manusia ke arah agama Allah. Pada peringkat awal berdakwah, baginda menghabiskan masa selama 13 tahun itu di Mekah menyeru manusia ke arah merealisasi kalimat tauhid. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Rasulullah adalah pesuruh Allah. Dakwah baginda tertumpu kepada mentauhidkan Allah melalui ibadah dan perakuan terhadap ketuhanan Allah Ta'ala yang tiada sekutu baginya.
membendung syirik, penyembahan berhala dan segala bentuk perantaraan. Any mediator tak boleh. Jin ke tak ada, semua sekali dibuang. Bid'ah, tambahan-tambahan. Ini kita bid'ah tadi pada perkara apa? Contoh macam bila orang musyrikin, dia halalkan benda, haramkan benda ikut suka hati dia. Macam benda tak boleh. Tak apa? Kami sebagai orang Mekah, kami kata macam ni. Contoh macam bab tawaf di Kaabah. Orang-orang luar bukan ahli Mekah kena tawaf bugil. Orang Mekah tawaf pakai baju. Kecuali orang Mekah bagi pakaian pada orang yang datang luar, baru boleh tawaf dalam keadaan pakaian. Ini bid'ah lah. Atau mereka berwukuf di Muzdalifah, tak wukuf di Arafah bagi orang Mekah. Ini bid'ah yang maksudkan, ya. Dan perkara-perkara etikot yang merosakkan, macam malaikat tu anak Tuhan, anak perempuan Tuhan, kan? Tuhan tak suka ini, Tuhan tak suka itu, yang mereka ada-adakan. Baginda menghabiskan masa 10 tahun di Madinah, ya, itu tumpuan baginda ketika itu adalah kepada beberapa aspek perundangan Islam, ya, peraturan-peraturan, kewajipan jihad dan sebagainya, semua turun di Madinah. Adapun di Mekah 13 tahun semuanya menzahirkan kepada kaum yang berada di Mekah tadi, hanya Allah layak disembah, dan segala peraturan apa yang ada hanya Allah Ta'ala punya peraturan. Tak ada halal haram kecuali halal haram yang Allah Ta'ala tentukan. Adapun ketika mana di Madinah, okay, dia lain, memantapkan akidah, penjagaannya daripada berbagai perkara syubhat, dan berjihad pada jalan akidah dan tauhid. Sebab kita bila di Madinah bertembung dengan Yahudi Nasrani ahli kitab, so syubhat-syubhat akan datang. Diorang akan ada idea tentang Allah, tentang para nabi. Maka Nabi menjawab syubhat-syubhat tersebut untuk membetulkan daripada akidah yang rosak. Hal tersebut termasuk berdebat dengan ahli kitab, membatalkan akidah mereka yang rosak, menentang syubhat mereka, dan juga syubhat orang-orang munafik. Begitu juga berdepan dengan usaha musuh Islam untuk musnahkan Islam dan orang Islam. Itu berasal daripada jihad. Okey. Kemudian macam banyak je. 1, 2, 3. Okey, wallahu a'lam. Berhenti tu. Banyak. Saya teruskan boleh, saya okey je. Ini boleh. Korang buat situ kan orang lari. Orang kata ustaz ni kan bukan dia ni, baik aku tengok kat rumah. Ada soalan? Ada soalan? Ustaz, yep. Isu semasa Palestin, adakah Hamas bukan pejuang Islam? Dia macam ni, masalah Hamas bukan pejuang Islam. Kalau kita kata Hamas dia ada dimasuki oleh sebahagian fahaman daripada kumpulan-kumpulan radikal macam Syiah, memang benda tu macam ada. Tapi kita juga kadang-kadang faham bahawa Syiah ni dia suka ambil kredit. Bagi apa jadi, dia akan kata kami lah yang sekian. Tengok tak ada pun. Jadi realiti dia, sebab tu diorang punya ayat kan, dulu diorang ada nuklear. Oh, tak ada nuklear pun. Ada nuklear, tapi tak pernah pun keluar. Mana ada benar Syiah pergi serang kawasan-kawasan Israel? Mana ada? Saddam Hussein pernah tembak sekat. Saddam Hussein ahli sunnah yang lewai sikit dia punya akidah. Dia ahli sunnah lah, bukan Syiah. Tapi dia pernah lepaskan sekat ke Israel atau Palestin yang dijajah oleh Zionis. So jadi dia lepaskan, dia zahirkan. Banyak kadang-kadang benda-benda macam ni kita perhatikan, banyak keadaan. Okey, adakah Hamas memang Allahu a'lam? Tapi apa yang diorang buat, contoh macam sekarang ni kan, memang ada orang tak setuju, kata mereka ni menyebabkan provokasi. Dia provok benda tu, betul sekali serangan berlaku pada rakyat awam. Dia orang masuk ke tempat, sebenarnya pasal Gaza tu kan, tempat yang tempat dia tinggal tu dah makin kecil, ditolak sampailah sekali sempadan tu, tempat diorang tu kata kecil daripada Melaka kot, kawasan diorang 2 juta manusia dalam tu. Tuan-tuan tahu orang Melaka pun pening kepala kalau orang ramai datang. Diorang punya tempat tu kecil, kemudian keliling kawasan tu diorang tak pos askar, polis dan sebagainya, dan bawa pula orang luar masuk tinggal di situ, di kawasan yang mereka tengah tolak, kata orang Islam. Jadi benda ni kita tak panggil apa, tak jangka lah manusia ni akan bersabar. Dan kita tak ada ayat boleh kata sabar bang. Dia anak dia mati, bini dia mati, mak dia mati, bapak dia mati, tanah dia kena ambil,
pembakaran rumah dia berlaku, ladang dia kena bakar, apa kita harap dia akan buat? Ayat dia macam tak boleh sabar. Realiti dia macam Imam Syafi'i kata, man istughdiba falam yaghdab fa himar. Barang siapa disuruh marah tapi tak marah, dia keledai. Dongki je yang perangai, disuruh marah dia buat tak tahu. Manusia yang ada kemarahan, memanglah kita faham benda tu berlaku bukan baru, dia bertahun. Dan sebenarnya bila mereka tertawan kat sini, baru zahir mereka tertawan, diputuskan elektrik, putuskan makanan sebagainya kan kat situ. Okey, diorang menawan, kalau katakan dia serangan dia buat, dia menawan, dia ditawan dan dia menawan orang yang sebenarnya menawan diorang. Kita dalam rumah kita, kalau kita retaliate kepada orang masuk rumah kita, kemudian orang tu pukul-pukul kita, pukul anak kita, pukul bini kita, lepas tu kita lawan balik, salah betul? Salah tak salah? Betul lah. Macam itulah keadaan dia. Kalau nak keamanan sekalipun, tajuk dia adalah jangan hak mereka dicabul, tu je. Pulangkanlah balik hak mereka. Kenapa kita nak kata diorang kena sabar, jangan ambil tindakan? Sedangkan kalau diorang pakai pisau, saya faham lah, pergi tikam, okey, faham, tak logik. Awak lawan senjata api dengan pisau, bring knife to the gunfight, memang tak bijak. Tapi kalau dia pakai roket dan senapang, lalang perorangan tadi, tak boleh kata salah lah. Sebab Israel rejim Zionis, lebih tepat kalimah yang patut digunakan, rejim Zionis, diorang memang sentiasa tak pernah berlaku adil pun. Dan sepatutnya diorang patut dikatakan sabar, jangan retaliate balik, sebab korang dah buat macam-macam kat diorang. Itu tajuk asal patut dinasihatkan pada rejim Israel, rejim Zionis. Bukannya dikatakan, tapi pada asal macam Nabi sebut, Nabi kata man mata duna damihi fa huwa syahid. Siapa mati mempertahankan nyawa dia, darah dia, mati syahid. Wa mata duna irdihi fa huwa syahid. Siapa mati mempertahankan maruah dia mati syahid. Wa man mata duna malihi fa huwa syahid. Siapa mati mempertahankan harta dia mati syahid. So bagi kita benda tersebut bukan kita duduk kat situ. Ayat kita yang keluar cakap, kita mudah cakap. Tapi realiti dia untuk diorang berhadapan tiap-tiap hari. Dicolik, budak-budak diorang datang, ludah-ludah, pukul-pukul sebagainya. Semalam yang kita tunjuk yang kita tunjuk video tu kan, bayangkan budak-budak kecil Israel tu buat macam tu. Saya kat Yaman dulu, anak Arab buat, saya tangkap, saya lempang seorang. Itu semua senyap. Realiti perjalanan tempat-tempat laluan di mana budak Malaysia tinggal, kalau saya lintas kawasan tu, budak-budak dia jauh baik. Ini kisah lama. Lepas dah tua ni fikir, kenapalah aku buat macam tu? Sebab diorang ada pistol kot. Kalau anak dia datang tengah malam tembak kita, tak ada pasal. Ketua rumah kita orang tu pernah cakap, dia kata, jangan buat, dia kata malam-malam dia campak bom. Saya terfikir juga, bom murah, bom tangan tu ada campak berpek tengah malam. Awak cakap apa? Kalau budak tunggu kita tepi jalan kan, dia pegang nampak bapak dia tembak. Diorang kat sana pula hadiah untuk hari anak dia umur balik ke hari raya, pistol, tahu tak? Bapak dia bagi pistol untuk anak, datang pergi solat raya tu, peluru sini, seret, pistol kiri kanan, Allahu Akbar. Dia fikir balik macam, kadang-kadang bila muda ni tak fikir sangat. Macam korang lah yang masa rasa muda, bawa motor laju-laju, dah tua-tua ni bawa macam kan, start gayat. Macam jiran saya berapa orang dah tolak motor terus, dia start gayat, dia berhenti. Jadi kat tengah muda tak fikir, tengah muda ni kita tak fikir sangat tindakan. Jadi bila budak-budak, jadi bila ada pelajar kan, dia sewa tempat lain, sampai kat area rumah persatuan, tengok budak-budak baik. Baiklah budak-budak ni. Kata kau tak tahu cerita apa diorang kena. Jadi kadang-kadang macam tu lah. Kita secara basic dia memang kita akan biarkan. Itu je. Untuk kata pejuang Islam, manusia ni berperang, yang kita tahu dalam hati dia kita tahu. Sebab orang tanya Nabi SAW kan, rajulun qatala hamiyatan, ada seorang tu berperang kerana hamiyah, kerana asabiyah, kerana kebangsaan, kerana kepuakan dan sebagainya. Siapa yang fisabilillah? Nabi kata man qatala, barang siapa yang berperang litakuna kalimatullahi al-ulya, supaya menjadi kalimah Allah yang teratas, fa fisabilillah, maka dia di jalan Allah Taala.
So secara realitinya untuk kata bahawa tidak satu benda. Kemudian kedua, diorang punya perbuatan dari itu pula. Diorang ada kerajaan. Faham tak? Tapi Gaza, pilihan raya dulu menang oleh Hamas. Diorang adalah kerajaan. So words yang kita cakap ni pilih sikit. Kita kena pilih sikit kalimah tadi. Sebab bila diorang kerajaan, awak nak cakap dia salah ke dia keluar? Dia ada polis, ada tentera. Faham tak? So dia kerajaan tebing Gaza dah menang. Sejak beberapa tahun lepas, kawasan tu, Gaza Strip kan, yang kecil tu kan, kawasan tu adalah kawasan jajahan kerajaan Hamas. Bertahun dah jadi, bukan baru. So diorang build up kuasa, tenaga sebagainya. Macam mana kita kata bukan? Kita punya syarat masalah jihad mesti ada kerajaan kan, ayat tu. So sekarang ni diorang ada kerajaan. Saya cakap apa? Salah. Ayat tu kena ni sikit. Kalau diorang bukan kerajaan, diorang gerila sikut hati, yes, kita kata tak kena. Tapi sekarang diorang adalah kerajaan. So macam mana? Sebab benda ni kalau taktik serang orang awam ni semua diorang buat. Rusia buat, Amerika buat ketika di Afghanistan, Amerika buat di Iraq. Tak ada siapa condemn pun. Dulu lagi diorang buat serang orang awam. Dan sekarang ni macam kes apa tangkapan yang dibuat oleh Hamas ataupun Kataib Qassam lah, sayap militan bagi Hamas. Diorang kata lepaskan tawanan kami. Dia clear. Lepaskan banduan-banduan yang ditangkap. Orang-orang kami lepaskan. Dia nak benda tu. Dan itulah tajuk yang perlu dibincangkan. Patut tak rejim Zionis lepaskan? Permintaan dia pasal orang dia kena tawan, atau kemudian diminta lepaskan. Cuma kita faham satu perangai pada Amerika ke, pada Yahudi ke, dia orang punya perangai matlamat menghalalkan cara. Dia tak kisah orang dia mati, asalkan dia dapat puaskan apa yang dia nak. Dia orang tak pernah ada halangan kat situ. So realiti dia benda ni macam kita balik. Dia orang kata 75 tahun. Kan ayat yang tak patut kena. Kita tak patut untuk terus kata condemn diorang, kata sekian. Memang dalam ijtihad pilihan mereka mungkin betul, mereka mungkin salah. Sebab sebagai manusia tak ada siapa maksum. Tetapi untuk ketika tengah proses yang berlaku sekarang ni, untuk kita kata diorang ni salah sebagainya, ayat tu tak kena. Sangat tidak kena. Sebab diorang mengalami tekanan tadi. Orang tertekan sampai last kali buat. Kan orang masyarakat barat kan ajar kita. Tajuk apa? Criminal mind. Kita kat Malaysia pun tengah amalkan sekarang. Bila orang tu buat jahat je, keluar kad OKU. Betul? Kan lawan arah, langgar apa, lawan ni orang sampai jatuh. Orang naik motor terjatuh sebagainya. Lepas tu keluar kad OKU. Dekat Pulau Pinang berkali. Yang baru ni ada kes pun sama juga. Keluar kad OKU. Dia tanya balik, okey, orang yang kena tekan tiap-tiap hari, dipukul, dibunuh, lintas ni, anak beranak dia mati, awak rasa otak dia macam mana? Patut tak ada kad OKU untuk orang juga? Lebih OKU lagi. Kenapa tak fikir macam tu? Kat kita sampai sekarang semua lepas. Tunjuk saya ada OKU, pakai slippers balik, salah sikit. Tak, bagi saya itu ajaran peguam. Kita kat Malaysia ni dah terpengaruh dengan barat pencara. Bunuh orang gila-gila, lepas tu isytihar tak waras, hantar sekretaris, pusat sekretaris setahun 2 tahun. Doktor kata okey dah balik, masuk masyarakat tanpa dia kena apa-apa benda, tanpa ada pampasan kena pada victims, pada mangsa. Gila ke? Ini rosak dia lah. So kalau kita fikir dari sudut barat punya perangai sekarang, dan lawyer-lawyer Malaysia yang ada sekarang, yang asyik keluar kad OKU, orang ni tertekan. Dia ada istilah tu, saya ingat mula tahun 80-an kan, awal saya kahwin 2008, okey, awal dalam 2010 2011 gitu, dekat radio sinar ke apa entah, dia kata kalau orang cantik, orang jahat, orang hodoh buat jahat, memang jahat, memang perangai macam tu. Tapi kalau orang cantik buat jahat, dia tertekan. Jiwa dia tertekan tu, dia buat jahat tu. Ini yang sekarang ni diorang tengah pakai dekat barat. Lepaskan semua kriminal. Tajuk tadi, bukan satu state tak dakwa pun, orang datang kedai rampas curi barang pun tak apa. Sebab tak boleh nak sekat, sebab dia tertekan. Realiti dia okay. Bila sekarang ni cuba aplikasi pada rakyat Palestin.
Kenapa tak aplikasikan tu? Sistem yang sama. Diorang tertekan, maka satu hari diorang ambil tindakan. So, patut salah kan tak? Tak patutlah. Dalam Islam tak boleh. Dalam Islam, balas dendam bukan tajuk. Tajuk asal. Memang tak boleh kita berperang kerana balas dendam. Tetapi dari sudut asal, untuk mereka takutkan pendatang-pendatang haram Yahudi datang duduk tinggal dekat situ dan tak berani dah nak tinggal. Dulu diorang berani tinggal sebab diorang rasa polis askar ni boleh tahan diorang. Ni pos askar, ni pos polis. Sebab memang video tu datang, diorang serang tempat-tempat ni yang orang tak awam. Tadi siap tangkap video kan, daripada atas rumah. Okey, mana tempat askar, diorang serang. Okey, cerita je. Kalau tempat-tempat askar tadi tak boleh selamatkan pendatang Yahudi yang haram ni, rasa-rasa dia nak tinggal lagi tak kawasan tu? Ini satu point juga kena faham. So sekarang tanah diorang diambil. Kebun yang datang lelaki tu kata, aku ambil kebun kau. Ini tadi aku dah ambil lah. Kan ayat yang keluar tu kan, Yahudi cakap. Gila kan? Tak ada sebarang kewarasan. So bila benda tu jadi macam tu, kita tak sepatutnya bercakap dengan perkara yang memburukkan saudara kita. Pada asas pertama kat situ, Islam suruh kita kita bersama dengan saudara-saudara kita yang Islam, terutama yang tertindas. Allah sebut dalam Quran dalam surah ada yang sebenarnya tuan-tuan baca, tapi masalahnya silap juga saya buat dalam bahasa Inggeris. Yang dekat Al-Khadim punya statement tu, saya buat. Okey, lepas diluluskan oleh bos lah. Bos luluskan baru kita boleh tayang. Okey, contoh dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj ayat 39, orang yang kata apa? 39-40. Udhina lilladhina yuqataluna bi'annahum zulimu. Diizinkan untuk berperang orang-orang yang apa? Diperangi. Diizinkan untuk orang yang diperangi untuk lawan balik dengan sebab mereka dianiaya. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah untuk membantu mereka sangat-sangat berkuasa. Siapa mereka yang dikatakan zalimi ni? Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin. Orang-orang yang diusir daripada rumah mereka, tanah mereka dengan tanpa kebenaran. Illa ayyaqulu rabbunallah. Punca mereka ditindas sebab mereka kata Tuhan kami Allah. Rasa-rasanya boleh aplikasi tak kepada rakyat Palestin tajuk ni? Ni benda ni kadang-kadang authority tu sebab kita kata dalam perkara ni Al-Quran untuk sepanjang zaman. Dan kalau negara daripada mereka, kita kata ni takkan kita kata luar daripada apa yang sepatutnya. Maka kita disuruh dalam Al-Quran Karim, Allah nyatakan wal mu'minu wal mu'minat, lelaki beriman, wanita beriman, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagai mereka adalah pelindung, pemberi sokongan pada sebahagian yang lain. Yang kita macam tu. Dan cuma Nabi pernah sebut dalam hadis Bukhari, Nabi kata apa? Unsur akhaka zaliman aw madluma, bantulah saudara kamu yang zalim atau yang dizalimi, yang zalim atau dizalimi. Para sahabat kata, ya Rasulullah, aku akan bantu saudara aku yang dizalimi. Macam mana aku nak bantu yang menzalimi? Nabi kata, engkau sekat dia daripada penganiayaan yang dia buat, pelampauan dia, itulah bantuan engkau kepadanya. Bab itu kita ada guideline kita. Dalam berlebihan, melampau, membunuh tawanan sebagainya, itu terlarang dalam Islam yang tak ada. Tapi ketika diorang angkat senjata ditembak, takkan nak kata tidak. Sebab semua rakyat, kena faham semua rakyat Israel adalah rakyat rejim Zionis, negara haram, rejim Zionis tu, semua mereka adalah tentera. Semua mereka adalah tentera. Ini satu part yang orang kita tak faham. Diorang punya rakyat tu, asal ada tu semua tentera. Semua dapat latihan tentera. Kalau tak ingat pelakon Hollywood yang cerita Wonder Woman tu, nama dia kan, dia adalah orang yang bekas tentera. Abang kita sebut Gal Gadot. Dia adalah tentera. Memang ada tentera bertugas sebagai tentera. Maksud dia untuk bawa senjata dan sebagainya, memang dia boleh. Semua rakyat Israel, rakyat negara haram rejim Zionis tu, semua adalah tentera. So bayangkan apa keadaan orang-orang Islam di sana.
Dia boleh tembak tau. Jumpa rasa macam terancam, tembak je macam tu. Tentera ke ataupun yang standard PLKN tu? Tak, memang tentera betul. Dapat latihan tentera betul. Bukan PLKN, bukan latihan tentera. Lompat-lompat je. Baru ni kita dengar yang apa, mungkin diisytiharkan akan buat latihan tentera. Itu betul. Ke Singapura kot. Singapura semua rakyat dia tentera. Sebab dia fikir kan, keliling ni kalau apa-apa jadi. Memanglah semua negara yang terasa ada ancaman, hatta Korea Selatan, rakyat dia semua kena masuk tentera. Lepas tu bawa keluar. Macam dia memang terlatih untuk bawa senjata. So sebab tu bila saya ingat duta Palestin ke UK, dia jawab, dia kata define apa maksud civilian. Apa maksud kau civilian? Kau kata orang awam. Siapa kau masukkan civilian dekat tanah haram tu? Siapa civilian? Tak ada. Semua tu adalah tentera. Dia boleh pegang pistol tembak bila masa je. Rasa macam terancam, nampak orang tu dekat, pam, tembak. Dan tak salah. Lalu kita dengar tiba-tiba ada budak kena tembak, ada orang ni kena tembak. Mana ada pendakwaan? Sebab memang undang-undang dia bolehkan untuk mereka buat macam tu. So jadi berulang balik kan, dengan tekanan macam tu, kita pakai lawyer Malaysia punya ayat. Dia tertekan, ada tekanan jiwa, jadi dia buat jenayah tu sebenarnya pasal tertekan. So kenapa tak aplikasikan ayat ni kepada budak Palestin? Pakailah ayat yang sama, tapi double standard. Sebab mereka ni kata la ilaha illallah. Kalau diorang jenis liberal, bersepah kot datang lawyer bukan Islam ni nak tolong. Bagi saya realiti diorang bohong. Cakap kononnya kebebasan dan sebagainya, bohong lah. Itu realiti. Tapi macam sebutlah, untuk kata influence memang ada, tapi untuk kita sekarang ni condemn diorang tak sepatutnya. Hatta duta Palestin ke UK tu, dia bukan daripada parti Hamas, dia daripada Fatah. Fatah ni under PLO yang duduk sebelah sini. Dia bukan duduk sebelah sini, duduk sebelah tepi barat di sini, bukan kat Gaza, dia duduk sebelah sini. Jadi dia disuruh berkali-kali dekat televisyen UK, temu ramah dia, suruh dia condemn. Dia kata, engkau temu ramah ramai orang Yahudi, engkau pernah suruh dia condemn perbuatan kaum dia sendiri? Tak pernah kan? Kenapa kau suruh aku condemn sekarang? Dia tak nak, dia takkan cakap. Pasal dia kata dah 30 tahun kot Fatah, satu parti yang dulu PLO, Syekh Arafat, diorang ni sangat liberal, mengiktiraf kewujudan kerajaan Israel sebab diorang dapatlah bahagian untuk tinggal. Kemudian diplomasi pada semua benda perkara yang dikehendaki. Dia tak ada bawa demokrasi sebagainya. So diorang pegang benda ni untuk 30 tahun, tidak ada progres. Walaupun ayat dia untuk Palestin negara yang berasingan, kedaulatan berasingan, tapi tak ada. Sekarang ni bila jadi macam ni pun nampak, dia tutup air, tutup sekian, tutup makanan, dan pun nampaklah sebenarnya apa yang Israel buat kepada penduduk kat situ. Dan dia macam Amerika Syarikat perangai lah, turun medan perang tak berani, dia akan buat benda berkenaan di jarak jauh. Untuk turun peperangan, dia kena macam dekat Vietnam dulu, 500,000 kot, 500,000 tentera Amerika Syarikat habis macam tu je, 500,000. Tak tahu mati, tak tahu hilang ke mana, 500,000. Itu realiti yang kita panggil apa, diorang tak boleh nak ulang balik. Pergi tempat tak ada orang boleh lah, orang tak ada senjata. Pergi tempat ada senjata, dia takut. Rusia boleh tak hantar kapal perang, dia tak hantar kapal perang ke Rusia. Pasal Ukraine dia tak hantar, tapi dekat Palestin dia hantar kapal perang. Sebab apa? Gaduh dengan orang Palestin yang tak ada kecukupan ketenteraan pun. Itu realiti dia. Tapi kadang-kadang lah benda ni Allah tak jadikan sebagai sunnatullah. Kadang-kadang untuk ada daripada pemimpin Islam ni tadi rasa panggil apa, tindakan yang berani. Mungkin ini punca dia. Bila tengok benda datang besar, dia akan jadi berubah. Allahu'alam. Tapi kita minta kepada Allah kebaikan, Allah Ta'ala selamatkan rakyat Palestin ke semua mereka, dan Allah Ta'ala hancurkan tentera Israel, tentera rejim Zionis. Saya elakkan guna Israel sebab Israel itu nama Yaqub alaihissalam. Israel nama Yaqub alaihissalam. So kita kata tentera Israel, kita kata rejim Zionis. Rejim Zionis. Okay, baik. Wallahu a'lam.
Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.